Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi ada jawatan kuasa, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah, dan kemudiannya kita dapat duduk dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan hasanatina, dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pun tak perasan surau ni bila lepas hantar mesej. Kona-kona baru nampak, aku macam pernah main makan cakotiao tau ni. Hak tu cakotiao dengan ayam goreng apa, sedap tak? Malam tu baru 2 hari isteri saya bersalin, bawa anak 2 orang. Jadi malam tu saya pun macam tak fokus nak tengok anak aku lah. Ala kulli halnya, malam ni kita bertemu balik lah dengan tuan-tuan. Baik, ada beberapa benda yang saya nak cakap dengan tuan-tuan pada malam ni. Pertamanya, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, katalah contohnya orang bawa mikrofon dekat kita, orang suar dekat kita mikrofon tu, orang tanya dekat kita, Islam tu best tang mana? Tang mana syok yang Islam tu canggih tang mana? Best tang mana? Hebat tang mana? Orang tanya kita. Mungkin kita jadi kelang kabut nak jawab Islam tu syok lah, bila mai masjid lah jadi tenang lah, apa duk pakai buah tu lah. Jadi kita pun tak tahu nak cerita tiba-tiba tu. Mungkin kita boleh cakap, tapi benda tu keluar daripada mulut lah, dia bukan keluar pada hati. Dia cakap macam tu je. Tapi soalan yang sama tuan-tuan, kalau kita pergi dekat mu'alaf baru masuk Islam, kita bawa mikrofon kat dia, kita tanya dia, macam mana perasaan tuan setelah masuk Islam, apa yang tuan rasa? Dia boleh cerita satu benda, mungkin wartawan tu akan lenguh nak pegang mikrofon tu, sebab banyak sangat benda nak cerita. Sebab dulu satu zaman dia mungkin rasa seronok dengan hidup dia, tapi bila dia masuk dalam Islam, semua benda dalam Islam tu menyeronokkan diri dia. Macam satu mu'alaf dulu dekat negara kita, sebelum dia masuk Islam dulu, dia orang hadiah kat dia tudung. Dia banyak kawan ni orang kita bagi kat dia birthday, orang bagi tudung kat dia. Dia pakailah tudung. Dia kata, malam tu aku buka kotak tu, aku ambil tudung tu, aku letak atas kepala aku. Dia kata, bila aku letak atas kepala aku rasa macam satu pinggan yang aku dah basuh dengan sabun, bila aku tuang air, bersih pinggan tu. Macam tu aku rasa hati aku, macam ada orang tuang satu benda, bagi hilang semua aku punya resah, jadi hilang, aku punya gelisah jadi hilang. Aku rasa macam orang tuang ketenangan di atas kepala aku. Aku rasa macam tenang sangat. Dia kata, kalau sehelai kain yang nipis yang aku letakkan di atas kepala, balut kepala aku dengan ni aku menutup aurat, tak masuk Islam lagi, pun Allah dah bagi aku tenang. Bayangkan amalan lain dalam Islam tu, semayang, puasa, haji, benda ni lebih akan menenangkan aku. Dia kata, aku malam tu aku tak boleh tidur, sebab tak sabar aku tunggu matahari terbit, aku nak pergi jumpa kawan aku nak mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam. Dia masuk Islam disebabkan apa? Sehelai tudung yang nipis yang buah atas kepala dia.
Dan mungkin orang ini bila dia masuk Islam, dia ada banyak benda dia nak cakap. Dulu saya macam ni, dulu pegangan saya macam ni, dulu fahaman saya macam ni, dulu kepercayaan saya macam ni, sekarang dengan Islam macam ni, macam ni, macam ni. Mungkin dia boleh karang buku cerita berkajang-kajang, kertas A4 dia boleh tulis. Muslimin rahmati oleh Allah SWT, sebenarnya bukan kita, makna kita tak nampak kebenaran Islam tu, bukan Islam tu tak betul. Kita tak nampak disebabkan salahnya kita. Contoh macam kelawak lah. Kelawak, tuan-tuan suruh dia jalan di waktu malam, dia pakar, dia pandai. Kereta kita, motor kita pun tak tahu dia main, berangin je telinga kita, laju dia jalan tu, terbang sini, terbang sana, tak kena, pokok apa tak kena. Tapi kalau kelawak yang sama tersangkut dalam surau kita, kita main subuh, kita buka lampu, dia kedebung, dia tak erti, dia tak tahu. Atau pagi dia tak boleh, cerah tu dia jadi tak boleh. Maknanya bukan dunia ni tak cantik, dunia ni cantik, dunia ni jelas, dunia ni elok. Tapi disebabkan kelawar ni dia tak nampak benda tu, bukan bermakna dia tak boleh kata dunia ni semua tak cantik dan malam saja dunia. Tak. Dunia ni cantik dan hebat. Tapi kita tak nampak kebaikan Islam tu, bukan bermakna Islam tu tak hebat. Islam ni dia hebat. Semua benda, sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, semua tu nama dia adalah hebat. Tak ada satu benda tak hebat. Dan semua benda cantik. Sebab apa? Sebab pemilik dia Tuhan Maha Suci, Allah yang Maha Indah dan cantik, dan segala kepujian, segala kehebatan, pemilik dia adalah Allah. Dan apa yang Allah create, dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dari segi Islam tu, tak ada satu benda pun yang tak best. Tapi hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kita tengok profesor luar negara hak pandai, doktor hak cerdik hak pandai, saintis hak cerdik hak pandai, di akhir hujung dan jalan depa duk buat pertemuan dia, tuan-tuan tolong kawal saat ada anak kita tu jadi dua ceramah, jadi tak boleh nak tupu. Boleh seronok sikit tuan-tuan bagi mereka main kat luar ke apa-apa, lepas tu bagi masuk balik, mereka ada aktif, mereka seronok dengan ceramah, mak pak mereka main ramai, mereka seronok. Luar negara tuan-tuan, ramai orang masuk Islam sebab kajian-kajian yang dibuat oleh dia dalam lab, dalam makmal, buat yang tu, buat kajian, berpeluh-peluh dia buat kajian, dia print bawa keluar satu kertas, orang bagi tahu, benda ni duk ada dalam Quran lah. Dia kata pelik lah, mana boleh ada dalam Quran, aku buat kajian ini lab 2019, 2018, 2017, mustahil 1400 tahun dulu orang boleh create benda yang sama. Bila tengok dalam Quran, ya betul ada. Akhirnya dia letak pen dia, menyerah diri, dia kata yang ni hak Nabi SAW habaq dan Quran habaq, yang ni adalah mukjizat luar biasa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cerdik pandai, profesor, doktor, lawyer, hak jenis bijaksana ni semua masuk Islam. Hak biasa duk keluar Islam ni semua hak bingung ni. Hak jenis otak tak cerdik, hak jenis tak tahu buat apa, hak jenis merepek-merepek gitu, orang ni dia kerak keluar sebab mata dia terhijab daripada nampak kebaikan Islam. Sekarang ni kita tengok tuan-tuan, rata-rata di dunia hari ni Islam ni dia menjadi sasaran. Orang kerja tak puas hati kat Islam ya. Kata-kata semua benda lah, dia buh atas kepala Islam satu dunia. Hana kata Islam ni suka tembak orang, dia. Islam ni suka cekak baju orang, rimbuk muka orang, di momokkan kata macam tu. Islam ni agama tak ada toleransi. Islam ni agama yang menghalang perpaduan. Islam ni adalah agama yang menyusahkan orang, agama yang pecah belahkan masyarakat. Semua tuan-tuan, saya nak abang modul kertas kerja yang kita duk dapat sekarang ni sama kertas kerja yang Abu Jahal, Abu Lahab duk print, mereka duk edar masa zaman Nabi SAW tu. Kertas kerja yang sama, paperwork dan sama, model yang sama, modul yang sama, cuma beralih zaman, photostat zaman ni mereka duk edar pula kata macam-macam kat Islam. Apa dah mereka kata kat Nabi SAW, apa yang mereka tak kata, apa yang mereka tak kata kat Nabi SAW, semua mereka kata. Antaranya mereka kata Nabi SAW ni
Sebab apa mereka kata tuan-tuan? Sebab macam mana saya bagi tahu kat tuan-tuan, sekarang ni orang duk kata, tapi ni kata-kata basi. Dulu pun orang duk kata tak? Islam ni menghalang toleransi. Ketika awal-awal Islam, suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam, orang nampak macam dia pecah belahkan masyarakat. Anak masuk Islam, isteri tak masuk Islam, jadi anak dengan mak bapak terpisah. Dia nampak macam benda tu pecah belahkan masyarakat. Dan bagi mereka, Nabi SAW suka kutuk Tuhan-Tuhan mereka yang lama. Sebab tu mereka pergi jumpa Abu Talib. Mereka kata, Abu Talib, kami tolonglah, kami tak buat apa, kami dah macam bengang dah dengan nak menikah hang ni. Hang suruh dia, Ustaz, kami nak buat apa pun kami jadi tak boleh sebab hang duk ada. Kami pi Syam, pi meniaga rihlatash syita'i was-saif, musim panas, musim sejuk, kami duk pi berjalan. Masa kami pi berjalan dekat luar, kami letak kaki nak meniaga aja, geng Syam nanti mai, hai, dengar kata dah Nabi baru, nampak? Duk kutuk Tuhan kita, nampak? Duk kutuk agama, ada agama baru, nampak? Ada Quran lah apa semua. Siapa? Muhammad ni figura yang sangat, bukan kata glamour di Mekah, rata-rata walaupun tak ada internet, mulut orang cepat, kata kami tak boleh letak kaki di Syam untuk meniaga. Setiap kali mereka beli barang, mereka dah habis, mereka tanya kami, daripada mana? Mekah. Muhammad apa cerita? Perli main. Kami nak angkat kepala kat tempat lain pun kami jadi malu lah sebab nak menaikkan hang. Sebab dia suka kutuk Tuhan kami. Kami rasa dia suka pesenda kat agama orang lain. Kami rasa dia suka kutuk agama orang lain. Kami rasa dia suka hilangkan keharmonian dalam masyarakat kami. Kami elok-elok tu, semua berhala, semua elok-elok. Dia ni dia buat jadi macam masalah. Hang beritahu siap kat nak menaikkan hang, kami penat lah dengan dia. Tuan-tuan ada dengar tak? Lebih kurang macam bau-bau atau versi macam tu di dunia ni sekarang ada. Cerita ni saya nak tuan-tuan, ni basi punya cerita. Dulu kala punya, photostat balik ya, cari file-file lama-lama, oh yang ni boleh kot. Abu Lahab, dia rasa kedatangan Islam tu bukan sebagai satu benda yang bawa kebaikan. Dia porak-perandakan masyarakat. Sebab apa? Yang pertama, followers mereka makin lama makin berkurang. Sebab orang sat-sat masuk Islam, sat-sat masuk Islam. Followers kami dah makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Orang banyak pi ke Muhammad, orang banyak pi jadi Islam, orang pi jadi, oi, ramai kami jadi sabut. Macam mana? Jujur kita bincang, kita takut ke orang. Apa dia? Kita kata Muhammad gila. Macam mana pakat? Okey. Semua medium diguna dengan serentak untuk lancarkan kempen yang mereka buat. Muhammad SAW gila, followers Nabi gila, nak bagi orang Islam jadi stres, nak bagi orang Islam ketika itu jadi depres. Katalah macam kita lah, duduk di motor, duduk di traffic light. Zaman dulu duduk dengan unta, duduk dengan kuda, duduk kat tepi pokok tu, duduk semang-semang beli barang. Hang nampak 3 orang naik unta tu awak? Gila. Ikut Muhammad memang gila. Oh, mereka tu gila. Tuan-tuan tahu tak? Pi mana pun orang kata gila, stres tu. Tak pi kerja orang kata gila. Mai dah, orang gila mai dah. Macam mana hangpa mai cerita mai hari ni, ada cerita apa pula? Hangpa cerita gila apa? Orang cakap. Kononnya nak bagi stres. Kononnya nak bagi orang tu rasa macam ikut Nabi ni rasa terasing. Tapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, saya abang awal dah, Islam ni pemilik dia Allah. Bumi pemilik dia Allah, langit bumi pemilik dia Allah. Kita pegang agama Allah, maknanya tak ada orang boleh gugat dan gugah dan goyangkan orang tu, tak boleh ada. Label Muhammad gila tak jalan. Tak boleh pi. Jom kita reka satu benda. Kita kata Muhammad ni sahir, tukang sihir. Jom viral, bubur di billboard tengah jalan, dalam grup WhatsApp depa sama-sama di Mekah tu pun depa duk viral kata siapa ikut Muhammad ni tukang sihir, hampa duk ikut sihir apalah, macam-macam cerita. Mana-mana di TV, di radio, semua stesen-stesen dan sebagainya ketika itu, dalam bahasa kita maknanya diviralkan kata orang ikut Muhammad ni gila. Dan depa kata kat Nabi SAW sesat. Kata Nabi sesat. Ada orang abang kata orang Islam sesat lah ni? Ada?
Tak kira lah serban amsak bakui pun. Dia boleh habaq kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesat. Tapi tuan-tuan, nama kata Allah ni dia tak duk diam. Bila orang duk kata kat kekasih dia, Allah backup balik. Hang siapa duk kata kat Nabi aku? Lebih kurang. Depa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gila, Allah jawab balik, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak sesat saudara kamu itu dan tidak menyeleweng dia. Hangpa kata Muhammad gila. Bukan Muhammad tak gila. Allah backup balik. Depa kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam syair, tukang syair. Kerana bacaan-bacaan Quran tu boleh sihirkan, boleh pukau orang macam ahli syair. Allah jawab dalam Quran, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Aku tak pernah ajak Nabi aku syair, tak pernah ajak. Dan tak layak Nabi ni dia ajarkan syair. Bukan level Nabi aku lah nak ajak syair, ajar orang lain. Ni orang bukan nak cerita syair dengan dia. Tak, dia hebat. Yang dia baca tu in huwa illa zikrun, itu adalah peringatan. Wa qur'anun mubin, itu Quran yang Allah Ta'ala hantar main. Allah jawab. Depa kata Nabi ni kahin, dukun, pawang. Wa ma huwa biqauli kahin, itu bukanlah kata-kata seorang dukun dan pawang. Allah jawab balik. Sebab apa tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni berlaku? Satu sahaja yang saya nak bagi tahu, dulu ke, lani ke, bila-bila ke, satu je benda, nama dia adalah ketakutan. Kerana ketakutan itu, orang mula nak tunjukkan satu benda yang tak baik pada Islam. Kononnya Islam ni satu agama yang tak baik, satu agama yang tak ada toleransi, satu agama yang suka bom orang, satu agama yang reka macam-macam, supaya orang takut. Ketakutan ini ada pada Abu Jahal, Abu Lahab. Ketakutan ini ada pada Fir'aun. Saya cerita kat tuan-tuan. Ketakutan ini ada pada Namrud. Ketakutan ini ada pada semua orang-orang yang musuh dengan agama Allah. Mereka ada takut ini, terutama orang-orang yang duduk di atas. Sebab kebanyakan tuan-tuan baca dalam Quran, wa qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi, berkata mereka malak ni pemimpin lah. Yang mala'ul ladzina istakbaru, pemimpin yang takabur. Kaum Ad, tuan-tuan baca balik rumah buka surah Hud juzuk 12. Tuan-tuan balik rumah buka cerita kaum Ad, kaum Samud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah, semua nabi-nabi ni kebiasaannya mereka akan dapat tentangan adalah bukan daripada orang duduk di bawah saya saja, duduk di kedai duduk buat rancak. Tak. Yang kebiasaannya memusuhi Islam ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu apa dia? Adalah pembesar-pembesar yang hidup baik di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, baik di zaman itu zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, baik di zaman itu zaman Nabi Allah Hud, zaman Nabi Allah Saleh, Nabi Allah, semua orang nabi-nabi ni kebiasaannya menghadapi. Sebab tu Quran Allah Ta'ala hantar main kita di akhir zaman. Quran so kita baca kerana hampa tengok model orang dulu-dulu ni kebanyakannya hak duduk di atas ni biasanya tak selesa sangat dengan Islam. Bila mai akhir zaman ni tuan-tuan boleh tengok rata-rata satu dunia benda yang sama yang berlaku. Sebab tu Allah suruh kita baca Quran. Sebab banyak penyelesaian ada di dalam Quran tu sendiri. Apa penentangan? Depa juah tuan-tuan. Geng-geng yang Nabi, geng-geng hak umat-umat Nabi dulu tu juah. Orang Pulau Pinang kata siru. Tahu siru? Aku minum ayak lah tu. Ayak Nasmi. Ni ke ayak Milo Ais ke apa? Itu abang dah. Suruh Milo Ais. Dekut abang. Omai ceramah tempat apa? Tuan-tuan, semua hak passion macam tu, hak duduk di atas ni biasanya tak suka. Depa kata apa kat Nabi Allah Nuh alaihi salam? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Nuh, senang kami pun cakap dengan hang, kami pun tak larat lah. Hang pun cakap, kami pun cakap. Hang pun cakap, kami pun cakap. Lah kami serabut lah Nuh. Macam ni lah. Okey lah. Hang beritahu asal kat Tuhan hang. Ada apa? Azab. Ada apa-apa? Azab. Apa main Ustaz? Azab. Aku nak tengok terang mana azab Tuhan hang tu. Alamak tuan-tuan. Juah tu bukan dengan kita lah. Dengan Nabi.
Yang dia cakap tu suruh buat turun azab tu siapa? Set mana? Dia suruh Allah buat turun azab. Azab pun buat main lah. Sembang kemas sangat. Faktina bima ta'iduna. Hang buat main kat kami apa yang hang janji kat kami. Kalau hang betul buat main kat kami. Tu siapa dia? Surah Hud juzuk 12. Tuan-tuan balik rumah buka Isra juzuk 15. Orang kafir Quraisy kata apa dekat Nabi SAW? Qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami macam nilah kami nak sembang kat hang. Betul kalau hang Nabi, kami nak hang buat apa? Lan nu'thira laka, qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana. Hang buat apa? Kaki hang duk berdiri kan? Hang hentak sat kaki hang, kami nak tengok ada ayat ke bawa keluar dari situ. Kami tak mau sembang Zam-Zam ni, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, yang taman itu semua kami tak nampak. Duk baca cerita dalam buku sejarah tak mau. Lah hang terjang kaki hang, kami nak tengok. Kalau betul dah kami ikut hang. Kalau tak ada hang tak payah sembang kami penat cerita dengan hang banyak. Bawa keluar untuk siapa? Untuk kami. Au takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Okeylah Muhammad, kalau Tuhan hang tak boleh buat untuk hang lah. Ayat tu untuk hang tau, kami nak tengok ya. Kalau tak mau buat untuk hang, tak apalah buat untuk kami pula. Bukan. Kalau Tuhan hang tak mau buat untuk kami ayat tu, okey, buat untuk hang. Apa dia? Hatta qalu lan nu'mina laka hatta tafjur au takuna laka jannatun, ataupun sekarang ni ni kan padang pasir, hang suruh Tuhan hang buat macam satu kebun tahun ni, ada inab, ada kurma, lepas tu ada anggur, lepas tu ada apa nama dia, ada ayak kat tengah-tengah tu. Kami nak tengok taman tu. Buat kami nak tengok. Yang tadi tu Tuhan nak buat kat hang pun Tuhan yang kira. Tuhan hang nak buat dekat kami, Tuhan yang kira. Sekarang ni Tuhan hang buat kat hang, kami nak tengok macam mana. Kami tak mau apa, nak usyar. Kalau betul okey lah kami ikut hang. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira au tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, plan A Tuhan buat kat kami, dia tak mau buat juga. Plan B untuk hang, Tuhan tak mau buat juga. Tak apalah, plan baik tak tepi. Sekarang kita main plan C, kasang sikit. Lah macam nilah. Tuhan hang nak buat baik tak mau. Habaq Tuhan hang tusqit alaina kita kisafan minas sama. Hang nampak ada langit ni. Habaq Tuhan hang hempuk langit tu atas kepala kami. Sekarang kami nak tengok. Hullamak tuan-tuan. Nabi SAW buat dakwah bukan berhadapan dengan manusia biasa-biasa duk terbalik bendera ya, bukan. Tu tak ada apa tu. Hak ni dia main kasar tahap Z nya. Au ta'tiya billah wal malaikati qabila. Ataupun lah macam ni lah Tuhan, nombor 4-nya hang panggil main Tuhan tang ni lah, kami sembang dia. Allah. Panggil Tuhan main tang ni dengan malaikat apa malaikat ke apa, semua buat main tang ni. Mari kita settle tang ni. Kami nak tengok Tuhan tu power terang mana. Allahu akbar. Benda ni sebab apa orang cakap tuan-tuan, cabar depan-depan macam tu sebab apa? Sebab sebenarnya jauh di sudut kafir Quraisy ni daripada sedikit ketakutan. Dan mereka melihat satu demi satu keindahan Islam, tapi mereka punya ego, sombong, takabur, tak mau nak ikut. Sebab orang ada jawatan, orang semua duk hormat mereka selama ni. Jadi bila ikut Islam, bila ikut Muhammad jadi leceh, orang tak layan. Banyak benda mereka fikir, mereka ambil keputusan, mereka tak mau ikut Muhammad SAW. Tapi saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, hidayah Allah Ta'ala ni dia luar biasa. Kita tengok satu benda tu kat sini je. Kita nampak benda tu panjang, botol ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada jutaan cara melihat ni. Daripada atas, daripada tepi, daripada bawah. Jutaan cara. Kita plan satu benda, kita nak takutkan orang dengan Islam. Di Perancis beberapa tahun dulu kan ada bom berlaku dekat railway station di bawah tanah tu. Habis bom tu sejurus selepas meletup ya, kami mensyaki ini adalah perbuatan Al-Qaeda. Kepala Islam lagi. Al-Qaeda tu pun datang apa aku pun tak tahu. Ada kedak pun tak tahu Al-Qaeda tu apa pun tak tahu. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ada siapa-siapa bengong dia bom itu dia habaq orang. Depan diranjau kita gitulah. Kami baru mendapat berita satu video yang syoknya baru dapat CD daripada mana tak tahu, dia tu main hantar
bila kami pasang-pasang, ada 3-4 orang pakai serban macam ni, kamilah Al-Qaeda, kamilah yang bertanggungjawab untuk bom. Ingat kami bengong ke? Adakah, saya bagi tahu kat tuan-tuan satu contoh ni, katalah bank rakyat ke, Maybank ke, bank-bank kat sini lah kena rompak 2 juta. Polis main ni sebabkan program tu ni apa, rompakan tu besar, Bukit Aman semua main, forensik semua main. Lepas 2 hari, Bukit Aman umumkan kami ada menerima satu CD. CD apa? Kami pun pasang CD tu ada 3 orang. Depa ambil duit yang depa curi kat Maybank 2 juta tu. Nama saya Mahmud. Nama saya Wee Chong. Nama saya Ramasami. Kamilah pakat sama-sama kami curi duit bank. Adalah siapa-siapa bengong buat gitu. Tak ada siapa lah. Macam mana kita nak tergelak bila orang pi curi, pi hantar video CD kat kita Bukit Aman, kita duk rasa macam lawak sarkas. Macam tu lah daripada orang jauh kita. Al-Qaeda lah, dia tu buat lah, dia ni buat lah. Semua mereka plan sendiri, mereka bawa kepala Al-Qaeda. Tutup mata. Siapa tak tahu ada dalam tu, siapa pun tak tahu. Ada orang kedok pun tak tahu. Lion King pun mereka boleh biar bagi rimau tu cakap macam betul, tapi bukan betul pun. Betul rimau tu cakap? Taklah, tu komputer aja. Tu bapak tu Jurassic Park tu, Tyrannosaurus kena datang apa tak tahu. Macam hidup kita tengok. Wire. Bukan betul pun. Kalau yang tu orang besar-besar orang boleh reka, macam mana kita boleh percaya satu benda orang nak tuduh pada Islam? Tapi media-media barat ni dia main peranan besar. Tunjukkan kata Islam ni satu benda yang menakutkan. Tunjukkan satu benda Islam ni bom sini, bom sana, menakutkan kata-kata. Tapi tuan-tuan, orang putih dia cerdik, dia tak macam kita. Bila kena bom, mereka kata yang ni Al-Qaeda. Dan Al-Qaeda kata inilah ajaran yang dibenar. Ni jihad, kami takbir, Allahu Akbar, apa semua. Dia kejut orang gitu. 2 hari lepas tu dia habaq pula, kami ada jumpa apa? Jumpa pasport Syria. Kami ada jumpa pasport Syria, terbakar separuh dah. Nama orang yang buat sekian. Kami tak tahu siapa buat, tapi ada pasport Syria. Kami mensyaki pelarian Syria yang buat benda tu. Dia nak tune kepala otak dunia, jangan terima pelarian Syria, sebab pelarian Syria ni satu masalah. Nanti tengok depa bom. Depa ni bangsa tak mengenang budi. Depa ada plan tu lah. Depa duk main macam-macam nak buat macam-macam tu. Tapi nama kata Allah Ta'ala tu Maha hebat dan maha besar. Tuan-tuan, ada tak siapa-siapa bengong kat dunia ni pi bom bawa pasport? Sama macam kes apa? CJ Silat tu lah. Tu yang main lawak ni apa? Lawak minggu ini jawab dia. Bawa pasport pi nak pi bom benda besar. La ilaha illallah. Hancuri 7-Eleven pun dia tak akan bawa lah beg duit dia. Sebab takut orang ambil beg duit dia, orang tahu siapa dia tu. Lesen ke apa dia tak akan bawa, dia main curi gitu je. Kalau curi kedai runcit dan ragut tepi jalan pun dia tu cerdik. Takkan nak bom satu benda besar dalam dunia tu hang dia bawa pasport hang pula. Ranjau, reka cerita. Tapi nama kata Allah ni tuan-tuan, dia tak biar gitu je. Bila bom, bila Al-Qaeda kata ini jihad, ajaran Islam semua, orang putih fikir, betul ke benda ni? Betul ke benda ni? Tuan-tuan tahu tak keajaiban berlaku? Setelah bom di Perancis tu berlaku di bawah kereta api bawah tanah tu, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Buku-buku tafsir dan buku-buku cerita pasal Islam, terutama pasal Nabi SAW, semua macam pisang goreng, goreng pisang, licin di kedai-kedai buku semua. Sebab orang putih dia macam bukan macam orang kita. Dia ada satu benda je, dia nak tahu fakta. Fakta dia tak tengok berita, dia tak tengok TV. Fakta dia baca buku, dia ambil tengok. Siapa Muhammad ni awak dah kerja bom orang lah. Memang jahat betul ke? Mai tengok jahat. Bukanlah, Muhammad ni baguslah. Lah tolong orang miskin sah. Lah bagusnya masuk Islam. Allah bagi luar negara masuk Islam ni cap. Tuan-tuan tahu tak? 2 populasi, the most fast growing religion in the world is Islam. Agama yang paling pesat berkembang di dunia ni adalah Islam. Hang cerita jahat terang mana lah Islam, ada orang masuk Islam. Hang cerita jahat terang mana, artis pula masuk Islam, pemain bola pula masuk Islam, peninju pula masuk Islam, geng sukan pula masuk Islam,
figure dunia yang besar-besar, yang followers dia ramai. Allah lantik mai, celah-celah orang tu seraba dengan Islam, mai pula musalah pula mai. Musalah baca Quran pula di tu penerbangan nak pergi Mesir tu, depa tagak gamak tengok gaji juta-juta pun baca Quran. Oh, orang kata baguslah. Musalah pergi Allah figurekan dia ke arah kebaikan. Orang nak kata kat dia tak boleh sebab orang memerlukan dia. Dia hebat, main bola sini, main bola sana semua. Skor ni jangan habang lah, tak ada bola main dia tendang lah, hebat sekali dia tu. Jadi orang jadi alamak serba salah, macam mana. Orang terpaksa akur juga dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tahu tak? Hidayah ni Allah bagi luar negara, sat-sat masuk Islam. Sat-sat masuk Islam. Sat-sat masuk Islam. Ni meja bubuh tengah jalan. Budak-budak perempuan, anak-anak muda umur 20, 21, muslimah di UK, muslimah di France. Apa dia buat? Bawa satu meja, dia bawa satu banner bodoh biasa ya. Who wants to try hijab? Siapa nak try hijab? Orang putih kan macam-macam dia bawa. Lalu tepi jalan itu, orang putih budak-budak perempuan dia makan, it's cool gitu kan. Orang putih biasa takkan nak kata syok gitu. Dia orang putih. Apa barang cakap Melayu dak. Depa orang putih, depa cakap orang putih ya. Dia pakai it's cool, duk cool gitu. 4 orang pakai, orang kelima masuk Islam. 7 orang try, orang ke-8 try, it's cool. Dia kata hang bawa pakai ni, hang nak tak? Seronoklah pakai ni, macam mana? Hang pakai tak panas ke? Hang pakai tengok. Wah, baguslah, seronoklah. Aku rasa macam nak pakai lah. Jom kita masuk Islam, kita boleh pakai selalu. Okey, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, menangis seronok, peluk-peluk semua. Depa ambil nombor semua, ajak dia Islam semua. Macam tu je masuk Islam senang je. Sebab apa? Lagi hang duk tekan, lagi tu. Hidayah ni tuan-tuan dia macam ayat. Ni, tuan-tuan katalah ayat tu turun, ayat terjun turun tu. Okey, tuan-tuan tahan dengan bata, dia main ke depan. Tuan-tuan tahan dengan guni apa semua, pasiak ke apa. Ayat ni nature, hang tak payah ajak kat dia. Dia tahu tang mana jalan dia nak jalan. Dia tak pergi ikut sini. Tang mana dia mesti jalan. Allah Subhanahu Wa Taala tak bahasakan hidayah macam saya habaq ayat. Allah habaq yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka kafir Quraisy ketika tu dia nak tutup cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, nak tutup. Bila nak tutup cahaya hidayah Allah Taala, Allah akan sempurnakan cahaya tu walau yang tak suka tu orang kafir. Tuan-tuan, katalah esok pagi tuan-tuan nak gelapkan surau ni, boleh tak? Boleh. Ambil kain besar, tutup tang ni. Boleh lah. Tuan-tuan boleh tak gelapkan seluruh Matampau? Mustahil. Tuan-tuan boleh tak gelapkan bila cahaya main, tuan-tuan boleh gelap tak Pulau Pinang? Tak payah Pulau Pinang kan, seberang boleh. Pulau saja tak boleh. Seluruh Pulau Pinang mustahil. Seluruh Malaysia boleh tuan-tuan nak gelapkan. Asia Tenggara, dunia. Mustahil kita boleh gelapkan bila cahaya Allah mai, dia akan tahu tang mana nak pi, tempat yang paling kecil ada lubang pun dia akan masuk. Hidayah dia macam tu lah. Tak sangka, benda yang tak sangka, benda yang tak jangka, masuk Islam. Walaupun hang blok, tak bagi penceramah ni cakap, suruh penceramah ni balik, jangan duk tang ni, suruh penceramah ni tak boleh cakap di mana-mana platform dah, tak boleh dah. Hang nak cakap di rumah hang dalam WhatsApp hantar pun tak boleh, nak buat live Facebook di rumah hang pun tak boleh, nak cakap di mana-mana tak boleh dah. Tapi hidayah Allah Ta'ala, tuan-tuan tahu tak, sejak daripada penceramah luar negara yang dijemput mai, yang hebat tu, doktor tu, dihalang daripada cakap tu, tuan-tuan tahu tak, view video dia di internet tu melonjak-lonjak ni. Orang pakai tengok. Sebab apa hang tak bagi kami? Sebab apa hang tak mau bagi dia cakap? Sebab apa hang tak mau bagi dia cakap? Dia cakap apa? Aku teringin nak dengar yang hang sembunyi-sembunyi ni apa dia? Anak kita pegang handset, kita biasalah. Tapi anak kita buat gini. Dia tengok kita, dia lari. Hai, mai sini. Tak boleh. Mai sini, abang nak tengok ada apa kat tangan tu. Tak boleh lari sini. Mai sini, apa dia? Rupanya dia beli belon. dia ambil duit kita RM2, dia beli belon dekat kedai. Dia tutup, dia tak bagi kita nampak. Mai sini. Sebab apa ambil beli belon ni? Dak ni teringin nak tengok kawan tadi main, teringin nak beli apa semua. Ni ambil duit siapa? Ambil duit sekolah
Makan tak tadi? Tak makan, beli belon. Dia rasa benda tu salah, dia tak mau tunjuk lah. Tapi bila tak tunjuk, kita nak tengok benda apa tu, nak tak tengok tu. Sama lah tuan-tuan. Bila orang tak bagi ceramah, bila orang tak bagi buat program, halang sini, halang sana, orang duk fikir, buat apa? Jadi promosi percuma. Daripada orang tak apa kenal, jadi bertambah-tambah kenalnya. Orang pun nak tengok, oh macam ni, oh dia ni cakap dalam 20 minit 4 orang masuk Islam. Oh 7 orang cakap, 8 orang masuk Islam. Bagusnya. Jadi apa? Jadi orang duk seronok, orang nak tahu. Sebab tu saya abang, di luar negara Allah bagi hidayah ni, mungkin 5, 7, 10, 15 tahun lagi UK boleh jadi negara Islam, tak mustahil. Dengan jumlah kemasukan orang ke Islam setiap hari 10 ke 12 orang. Tak mustahil Belanda, tak mustahil juga nama dia adalah Perancis, dan beberapa 7-8 negara di shortlist kemasukan Islam. Di luar negara tu luar biasa. Orang masuk Islam. Walaupun hang cerita macam mana orang jahat ke apakah, hang propaganda, orang tetap terima agama Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam Islam. Tu yang kata hebat. Tuan-tuan tahu dia tu orang putih buat apa? Dia beli MP3 bodoh biasa ya. Dengan earphone satu, dia buat apa tahu? Fatihah 3 kul Allah, kul Falaq, kul Binas, 2 imam. Satu Syekh Sudais, satu Syekh Masyari Rashid Al-Afasi. 2 orang Syekh ni, dia duduk tepi jalan. Dia tu jalan nak pergi kerja pagi ni, tengah jalan sibuk dia orang putih. Sir, can you help me? Please hear this. Dia pun dia tak tahu apa, dia dengar I'm late, go to work apa semua. Dia tengok ni Ustaz. Dia buka. Dia dengar dia macam syok lah dia tu. Lepas tu dia buka. Macam mana habis dah? Dia tu jadi macam bodoh tau. Dia macam bengong tu. Han dengar apa tadi? Dia tahu, aku tak tahu aku dengar apa, tapi aku seronok dengar benda tu. Han nak dengar lagi tak? Nak? Dia pasang pula. Qul Allah, Syekh ni. Syekh Sa'id Ghamidi. Qul Allah. Allah biasa. Buka balik macam mana? Wah, best lah. Apa ni? Hantar apa ni? Dia kata aku tak tahu. Inilah Quran yang orang Islam baca. Tu je. Seronoknya aku dengar. Aku nak masuk Islam lah. Tuan-tuan dia. Modal dia MP3 RM140 dengan download masuk Syekh Sa'id Ghamidi. Selesai masalah. Orang masuk Islam. Dia tu pula lalu dia kata dengar. Dia kata aku tak tahu music R&B ke jazz ke, aku tak tahu benda ni. Tapi masa aku dengar tu, aku macam lupa semua masalah aku. Aku rasa macam tenang sangat. Bila hang hilangkan benda ni, buka, aku dengar orang nak sembang ni semua, aku jadi serabut balik. Masalah aku semua main balik. Baguslah benda ni. Hantar apa dia ni? Dia kata aku tak tahu. Apa dia ni? Yang ni lah Quran yang orang Islam duk baca tu. Oh, betul ya. Tuan-tuan tahu? 4 orang dengar, orang kelima masuk Islam. 7 orang dengar, orang ke-8 masuk Islam. Dia duduk tengah jalan daripada pukul 10 sampai pukul 12 pagi sahaja, dia boleh cari 10-12 orang masuk Islam. Tu dia seorang. Orang lain belah sana. Sebab orang duk tunggu apa tuan-tuan? Orang duk tunggu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala tu, orang duk tunggu. Saya nak abang dekat tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang berlaku di tempat kita ke di dunia, semua benda ni package yang sama yang sedang berlaku pada kita. Gangguan, labelkan Islam dengan sesuatu supaya kita rasa dengan susah sangat, sampai semua benda jadi satu masalah. Padahal bukan masalah apa pun. Benda kecil je. Contohnya jawi. Berapa muka surat? 4 muka surat je. Bukan masuk jawi. Tulis je. Bukan buat teruk pun. Tuan-tuan, belajar bahasa lain tu baguslah, mencerdaskan otak ni. Saya beritahu tuan-tuan, A for apple, B ball, C cat. Bila? Tadika kita belajar. Tuan-tuan angkat tangan saya. Siapa keluar pada Islam sebab belajar orang putih? Ada? Tak ada lah tuan-tuan. Kita di universiti belajar bahasa Korea, kita di universiti belajar bahasa Perancis. Tak, bahasa ni tak ada apa. Bukan dah tak kena mengenal dengan agama pun. Benda-benda biasa lah. Tulis je. Bukan bahasa lah tuan-tuan, dia tulisan. Bahasa Melayu juga, bukan Zara. Jawi tu bahasa Melayu, tulisan yang Jawi, bukan bahasa orang putih. Kita eja dalam Jawi tak. Bahasa Melayu macam biasa, tak ada kena mengena apa. Oh, jadi macam susah sangat. Satu saya dah tengok sebab apa tuan-tuan jadi banyak masalah sangat macam ni. Apa dia?
Betul lah, orang duk lakukan perpaduan lah, orang duk lakukan perpaduan yang tu. Saya risau apa tuan-tuan, satu benda lagi. Mentaliti kita satu benda juga saya dah tengok. Kalau dalam khutbah Jumaat, kalau kita cakap sikit-sikit isu-isu berkaitan dengan kesedaran sikit berkaitan dengan umat ni, orang kata, tak boleh, ustaz ni cakap politik contoh. Saya tengok jadi otak tak apa cerdik pula begitu. Saya tak tahu apa yang dia faham cakap politik. Bukan. Saya bagi tahu tuan-tuan, nanti anak-anak kita yang sekarang ni form 3. Sekarang ni anak kita form 3 tau. Anak ni lah akan mengundi nanti masa umur 18. Tuan-tuan tahu ada berapa banyak manusia hak umur macam tu akan mengundi nanti? 7 ke 8 juta manusia. 7-8 juta manusia hak ada sekarang ni. Tuan-tuan boleh tahu tak level akidah mereka macam mana? Tuan-tuan boleh jumpa tak mereka duk main kuliah masjid, surau dan sebagainya? Tuan-tuan boleh cari kat saya siapa yang jiwa dia yang sayang kat Islam tu banyak mana? Tuan-tuan boleh cari kat saya, ataupun mereka lebih suka dengan hiburan, lagu, seronok, menyanyi, naik motor saja, buang masa macam tu je. Kalau yang ni lah apa yang duk ada, maka 7-8 ribu manusia, juta manusia tu, dia akan lahir sebagai manusia yang tak apalah, biar macam mana pun, janji kami enjoy, janji kami boleh naik motor, janji kami boleh seronok betul je. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, masjid dan surau terutamanya kena cari anak-anak muda, tengok apa mereka punya keperluan, bantu mereka, layan mereka. Jangan marah mereka main masjid. Mereka pakai seluar fiksi, bawa sikit, naik basikal, bawa sikit seluar 3 suku, main masjid. Tuan-tuan puji dan ra'i mereka. Jangan bangkang mereka, apa lah seluar pendek main masjid. Jumpa orang macam tu, jet muka dia. Orang main masjid patut kena Allah, mai baguslah hampa mai peluk dengan pak cik Allah. Hampa dah makan belum? Tak apa, lepas lagi tapi sembahyang kita pergi kena roti canai. Barulah pak cik 5 bintang. Ni pak cik hantu ayak kira nak maki orang ya. Yang ni tak betul apa arah. Dia tu pergi main bola, lepas tu bawah sikitlah seluar dia panjang. Tutup aurat aja pun. Tak payahlah buat over sangat. Dia bukan pakai spender main sembahyang, tuan marahlah. Semua benda kita tak puas hati ya. Hang kata anak muda tak main masjid. Anak muda main masjid sikit lebih kurang tu nampak. Masa korban baru ni tuan-tuan tengoklah. Dia tu main pakai seluar pendek. Maki dia tu apa orang bodoh otak, tak ada orang nak korban pakai seluar pendek lah apa. Lembu pun tak pakai seluar macam hang lebih kurang. Macam-macam. Dia tu kena bawa lembu tu. Allah Mak James tak mau tu belah. Dia baru nak jadi baik. Alah seluar panjat pendek ni tuan-tuan, sini ya. Sikit lagi nak lepas ya. Dia mai nak tolong korban. Mai. Ra'i dia, layan dia, bubur bihun kat dia, boh teh tarik dia. Hampa kawan dengan pak cik yang macam kawan dengan siapa? Mai, aku bagi kerja kat hampa. Okey, lembu ni kita nak lompat atas kepala dia. Okey pak cik. Oi, depa ni ada anak-anak muda, ada tenaga banyak tuan-tuan. Kita kena gabung tenaga anak muda dan pengalaman orang lama. Gabung baru jadi elok. Kita jangan bangga kami orang masjid. Kita semua tak lama nak padam lah tuan-tuan. Depa nak jadi pengurusi, depa nak jadi Bilal, depa nak jadi semua, depa nak ganti semuanya. Maka anak-anak muda yang main masjid, ra'i depa. Saya suka beberapa masjid di Pulau Pinang apa depa buat masa malam merdeka tuan-tuan. Masa malam merdeka tuan-tuan tahu depa buat apa? Order kambing 5 ekor. Buat forum malam tu. Forum malam tu forum santai. Kat luar ada kedai-kedai jual 5 ekor kambing ni, panggil anak-anak muda kampung. Nah, hampa mai duduk sini, hampa punya kerja, hampa bakar. Hampa nak perap ke apa semua barang semua hampa pergi beli, hampa buat. Nah, hampa bakar. Dia tu duduk situ bakar. Azan Isyak, azan Maghrib, depa pergi sembahyang, satgi mai balik. Dia syok. Budak-budak muda ni tuan bagi kerja dia syok. Kita tak suka buat kerja, duduk saja relax, gitu orang khidmat dia suka, dia zaman buat kerja biar, dia zaman balok liat di Mahirah sekarang ni. Zaman buat kerja anak-anak tu bagi tuan-tuan depa seronok. Satu masjid, tahun lepas kami buat forum di Masjid Mustaghfirin Sungai Tiram. Sampai pukul 12 habis dah. Bangun ramai-ramai, selawat ramai-ramai. Tapi apa mereka ke apa merepek apa semua bawa motor semua tak ada. Parking terus. Tuan-tuan tahu tak, saya balik hari tu 12.30 sembang dia ni, sembang dia tu. 12.30 saya rasa ada dekat 5-60 orang dalam masjid.
budak-budak muda sembang minum ayak, duk bakar kambing tak habis lagi, ada bakar ayam lah apa semua. Saya tanya dia, "Apa macam mana?" "Tak larat dah ustaz, tak larat pi ya, tak payah pi mana, kami duk tang ni ya." Mak dia telefon, "Hai, duk di mana?" "Duk di masjid." Agak-agak tuan-tuan, mak dia tenang dah tidur malam tu. Tenang tidur malam tu. Tapi kita, saya tengok tuan-tuan, masjid-masjid kadang-kadang ni berkira duit semua nak berkeluar jadi takut. Allah, kambing rasa macam nak masak dinosaur pula. Bagilah anak-anak Korea kampung hang tu buat simpan semua. Duit masjid people fix deposit kan, buat apa? Aku pun tahu kalau nak bulan bank, biar aku tak payah bagi kat hang kat masjid. Gunalah duit, gunalah orang nak mengimarahkan, buat sesuatu program. Kita bukan tak mau, takut budak-budak pi. Biasalah tuan-tuan, dengan lumba motor lah apalah, kadang bawa markah pi semua. Kita alternatif, kita habaq depa, hampa jangan pi sambutan-sambutan macam tu, dosa maksiat Tuhan marah. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan tak bagi satu hidangan yang baik. Satu benda nak ganti, depa jiwa nak pi, nak buat benda, nak buat sesuatu. Malam Merdeka nak pi sana, nak pi sini, New Year nak pi sini, nak pi sana. Jangan pi. Kita tak apa, duk balik rumah tidur. Depa mana boleh tidur, depa ada grup WhatsApp, ajak pi sini, ajak pi sana semua. Sediakan sesuatu untuk depa. Bagi depa buat kerja. Bagi sama-sama ambil kerja dengan dia. Tengok anak-anak muda, tengok ayah Ahmad sini yang selalu main masjid. Mau nak azan isyak lagi? Boleh azan isyak? Kita azan isyak. Ambil balik sekali pakcik nak bagi hang azan isyak ah. Tuan-tuan tahu tak, saya nak abang aci kerak jari. Balik rumah maghrib sekali sampai isyak dia duduk azan kat rumah. Tak berhenti dia azan. Sekali azan kat dapur, di atas peti ais, sekali gayut di lampu tu. Allahu akbar, jadi kelawak azan. Mak dia tanya, "Hang gila ni sebab apa?" "Oi mak, jangan buat main mak, sekali isyak nak azan ni." Dia haru mak dia, "Mak dengarlah nak azan ni." Sekali dia pergi kat bapak dia, sekali pergi kat tok dia. Dia kerja azan ni. Dia main azan isyak lagi. Dia punya seronok, buka mikrofon. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan raya tu. Pakcik tu kata, "Itu raya." Allah, silap. Dia punya excited nak azan tu. Bagilah kerja kat dia. Depa bagus, depa suka. Dan anak-anak muda ni tuan-tuan, jangan kira bagi makan kat depa. Umur 14, 15, 16, 17, kita ada anak besar-besar tu. Depa kuat makan, bukan kuat makan banyak. Bukan makan banyak tu sebab kedarah, bukan. Makan banyak tu sebab energi depa banyaklah. Depa nak guna tenaga banyak. Bagi depa makan, buat kerja apa sikit, apa semua sikit. Jangan bagi duit kat depa saja dak. "Jom, nah hampa ambil RM50. Hampa buat apa? Hampa tolong ustaz, kita ada ceramah. Hampa tolong ustaz pasang ni, ada 5 banner. Hampa tolong pasang ustaz. Dah pasang-pasang semua, main dah 5 orang. Nah, hampa ambil dah ni 50, hampa pergi makan lah. Tom yam ke apa ke. Thank you pakcik." Dia pun seronok lah. Ni suruh buat kerja, buat kerja. Lepas tu, "Terima kasih nah, Tuhan dibalas kat hamba." Apa pakai buah Tuhan betul je. Hang tak apalah nak padam duk pakai buah Tuhan betul, dia tak apalah. Depa ni memanglah Tuhan. Tapi tuan-tuan kena jaga depa, kena belai depa, kena. Saya suka kalau budak-budak main masjid, jangan halau depa. Ada setengah-setengah pakcik tu, "Wai, nyurang tu." Budak jadi takut. Budak nak main masjid pun jadi takut. Sampai besar tau fobia nak masuk dalam masjid jadi takut. Tu orang yang buat ceramah duduk di luar. Yang tengok luar hari ni kan. Contoh. Yang ni sebab sejuk sangat daripada luar, daripada gaut, daripada tak duduk dalam. Amat tu daripada luar. Kadang budak jadi takut tau. Budak-budak ni bagus, kita raih dia, mai. Kita bawa nasi dan talam bagi kat depa. "Ni, hampa 5 orang hampa makan ni ya." "Okey pak cik." Depa makan. Biasalah budak tumpah-tumpah. Standard pak cik pun makan tumpah. Tambah budak-budak. Biar depa makan, depa tak akan komen apa tuan-tuan. Daging keras pun depa tak akan kata apa. Cuba hang bagi kat pak cik-pak cik dengan bapak-bapak depa lah. Dewasa. "Mama kita buat kenduri sikit." Makan bolan talam semua. Allah, daging keras. Orang Pulau Pinang dia tak kata Allah. Allah. Daging keras. Allah, nasi tak masak. Banyak songeh telangkuk talam tepalah hang. Dah orang bagi free gitu. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, masjid dan surau kena bagi peranan yang besar. Macam tuan-tuan buat malam ni, bagus. Tolong semarakkan benda-benda ni, bagi orang faham Islam tu apa. Jangan orang rasa Islam ni agama leceh. Islam ni jadi musuh ke orang. Islam ni jadi macam tak syok gitu. Tak betul gitu. Kita kena semarakkan. Sebab Allah Ta'ala sebut, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan sedih, jangan duka cita. Kamu adalah orang yang hebat kalau kamu beriman pada Allah.
Kamu beriman, kamu hebat. Maknanya orang Islam tu orang hebat lah. Orang mukmin tu orang hebat. Kita ni tuan-tuan macam singa duk lena. Tapi kita ada kuku yang tajam. Sebab kita pernah mentadbir dunia. Kita ada ngauman yang hebat. Wow, yang hebat. Tapi kita tak mengaum. Kita duk tidur lagi. Semua manusia hebat orang Islam. Tapi saya juga nak peringatkan kat tuan-tuan satu benda. Kita nak jadi pejuang Islam ke, kita duk tengok orang duk kata macam-macam kat Islam, orang duk sempit kat Islam, lagi kecil lagi teruk ke, macam mana pun kita kata kita pejuang, biarlah kita lihat dari satu sudut yang lain. Satu sudut ada musuh-musuh Islam, cuba nak pijak Islam, nak henyak Islam. Tapi kita cuba koreksi diri kita sendiri. Sejauh mana kita ni dengan Islam ni kita rapat. Jangan kita buka butang, pukul dada, aku sayang Islam, tapi hayya ala salah, hayya ala falah, muka tak main masjid surau. Kita hamak kata aku ni pejuang Islam, aku sayang Nabi Muhammad, kami sayang Islam. Kami tak boleh orang buat naya kat Islam. Kami akan berkumpul untuk Islam semua. Tapi bila as-salatu khairum minan naum, mayang tu bagus pada lena pula. Tang mana pejuang malaikat pun kata, mari macam pejuang sakan sangat. Ni pejuang tilam pula. Jadi kita tuan-tuan, penyatuan ke tak penyatuan ke, apa habuk kita nak reka, ni dia surau tuan-tuan. Mula dari sini. Setiap waktu tuan-tuan boleh main macam ni ramai. Setiap kuliah tuan-tuan boleh main ramai macam ni. Tuan-tuan jangan harap siapa-siapa boleh main pijak kampung kita buat benda tak elok. Semua akan ada semangat Islam yang kuat. Ni ustaz main ceramah ada 2 orang. Ustaz main ceramah ada 4 orang. Ustaz tu kata 4 orang macam ni ambil congkak mai, kita main congkak lah. 4 orang mengaji apa? 4 orang. Dalam 4 orang 2 orang lena. Seorang lagi ustaz tak cakap lagi dia angguk lah. Ustaz tu kata faham dia ni pekak rupanya. Dia tak ceramah. Dia ingat ustaz ceramah dah bawa mukadimah dia pun faham. Ustaz tu kata aku bawa alhamdulillah, dia pun kata oh faham dah. Alhamdulillah faham dah, hebat lah. Seorang lagi dia pergi tanah duduk. Sebab apa? Kencing manis. Maghrib sampai Isyak ada 14 kali pergi tanah. Tak faham apa ceramah ustaz. Lepas tu balik saja. Kata lah macam mana ceramah ustaz? Syok apa? Syok aku lena. Itulah masyarakat kita hari ni. Jadi khutbah Jumaat lena. Hang panggil ustaz tu memang hak bapak lah. Tahap ustaz lah khairi lah. Wah kaya. Lena situ lah. Tuan-tuan, pelik sembahyang Jumaat ni yang paling pelik di muka bumi. Orang boleh tidur walaupun di bawah tangga tak kena kipas, tak kena aircon, berpeluh-peluh, tapi dia boleh tidur. Tapi malam yang sama, katalah karen tak ada, dia buat macam tak boleh tidur, buat teruk sangat, atas tilam. Oh lah, TNB tak guna apa lah hampa ni, malam-malam potong karen. Situ substation dia terbakar lah, kami nak buat apa? Sat lah kami duk repair. Oi, apa tak siap lagi, hampa karut, kami duk banyak bil bulanan semua, maki 8 kilo. TNB tu kata, tadi yang hang bukan hang tidur bawah tangga berpeluh-peluh tadi tu. Macam mana hantar? Aku tahu lah, aku boleh nak dia dah. Aku lena sebelah hang. Lena, hang panggil khutbah siapa pun dia lena. Tuan-tuan tak, mimbar Jumaat ni, Yahudi paling takut sekali. Dia tak tahu macam mana nak buang benda ni daripada umat Islam. Setiap masjid, setiap Korea, setiap negeri, setiap kampung ada benda ni. Peringatan, kalau tuan-tuan boleh maksimumkan benda ni, semangat orang Islam ni tak akan hilang. Seminggu sekali cah bateri. Khatib kena ready siap-siap nak baca apa buku Jabatan Agama, hentak pun tak apa. Baca bagi elok-elok, tamanah ayat Quran, bagi baris semua cantik elok-elok, garis poin dia. Muka surat ni ada 3 poin yang penting nak kena cakap. Muka surat ni 3 poin yang penting. Hang buat khulasah siap-siap. Hang buat macam reference siap-siap, kena study. Apa isu semasa yang ada, mana-mana benda boleh buat masuk, ada hadis tambahan boleh buat masuk ke apa ke. Tu khatib buat homework sikit, baru mantap, baru cantik. Saya pernah pergi satu tempat khutbah, tuan-tuan tahu tak? Khatib duduk di situ. Alhamdulillah illazi hadana li hadza ma kunna lani tadi laula an hadanallah. Amma ba'd. Dicari buku. Buku tak ada. Amma ba'd. Tadi pagi Bilal tu dia duduk cuci sini, dia buat seminggu sekali dah. Tengah duduk cuci, ambil buku tu duduk cuci. Tengah cuci, pengerusi panggil kat belakang. Buku tu dia bawa pergi belakang. Ada meja minum kopi lah apa semua, buku tu tak tang tu ya. Dia ni tak ada buku. Amak abang,
amal abang cari. Lepas tu tanya kat dia tu, buku mana? Dia tanya. Dia kata, ada belakang. Pergi ambil kan? Dia pergi ambil pula. Sini, amal abang. Dia tu pula tanya, apa? Dia ni duk amal abang. Dia tu kata, amal abang tu, mai sini aku nak abang. Dia kata, abang tapi tak abang. Sebab dia tak ready apa-apa pun tak tahu, baru nak ambil buku, muka surat pun nak buka, buku pun tak tahun lepasnya, isu-isu terkini apa semua. Kalau hang kena khatib minggu tu, belilah paper minggu tu. Tengok isu apa yang boleh selit isu-isu terkini, apa pendapat Islam dalam isu-isu macam ni, study sikit, tanya orang sikit, cari ayat Quran sikit, kod sikit apa semua, tulis print asing buat main lekat kertas tu semua, baca macam-macam lah. Tak pakai buku yang Jabatan Agama hantar. Jabatan Agama ada online, boleh print buat keluar daripada Jabatan Agamanya. Yang buku tak apalah, kita nak conteng-conteng tu, buku tu susah pula nak conteng. Giliran kita study sikit, kena Yahudi takut benda ni. Tapi Yahudi tak apa takut dah sekarang ni, sebab semua orang tak jaga benda ni. Kod dan gitu je. Khatib siapa mai pun mai bila, tak ada apa-apa, dia tu cakap khatib boleh no. Dia sendiri tidak jatuh kena kepala dia tu. Kata nyesal aku duduk depan dia. Dia boleh no tak mau kita. Tuan-tuan dia nak cakap, ambil MP3 bola poket dia, rakam. Sagi dah habis bagi dia dengar. Dia kata dia ni cakap apa? Dia kata hang lah tu. Dia ni apa hang lah tu. Maksudnya sampai tak ambil tahu apa langsung. Yang ni lah masyarakat kita jadi. Jadi semangat Islam ni tuan-tuan, bukan malam ni je. Saya nak abang tuan-tuan, semangat Islam yang betul malam ni bila? Boleh crowd subuh, hak laki tak utama. Crowd subuh kita esok banyak ni, yang tu memang betul-betul crowd tuan-tuan yang terbaik. Kalau subuh esok jumpa selipar hak hari tu juga, motor yang sama duk mai, hal yang semua lena, maksudnya kita ada sedikit semangat yang tak apa. Kita jangan tanya sebab apa Allah tak mau tolong kita. Kita tanya sebab apa kita tak tolong diri kita sendiri. Tolong diri kita tu macam mana? Tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, buat satu benda besar untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita banyak-banyak keadaan kalau orang balik jumpa Allah Taala tak bawa Islam yang betul, falan yuqbala minhu, Allah tak akan terima pada dia. Maka yakinlah Islam itu agama yang benar, akidah tauhid yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita tu benar, semua baik dan bagus. Isu-isu yang sedang berlaku sekarang ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan jangan keruhkan lagi keadaan. Jangan duk viral benda-benda tak ketahuan, perpaduan ni akan jadi kacau. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ni depa duk rakam. Saya nak abang, bukan semua kawan-kawan India kita hak jadi tak bagus dak tuan-tuan yang cakap macam tu. Bukan semua kawan-kawan Chinese kita tak bagus. Ada banyak kawan-kawan kita yang Cina, yang India, yang bagus 5 bintang, yang boleh tolong kita bila kita ada masalah. Yang boleh mai 2:30 pagi, boleh mai di kita di jambatan kedua kereta kita pancat. Telefon abang kakak kita siapa tak angkat, tapi member kita dia boleh mai tunggu kita sampai 5 petang, 5 pagi buat repair tayar. Tapi dia tak Islam. Kita jangan pukul rata semua orang Islam tak baik, orang tak Islam tak baik. Tak, tu panggil tak betul. Tidak ilmiah. Siapa yang cakap, dia tu yang tak betul. Siapa yang komen tak betul, dia tu yang tak betul. Siapa yang hina Nabi Muhammad, dia tu tak betul. Hampa semua memanglah macam tu. Jangan cakap tu tak bagus. Dia akan mencalarkan keharmonian. Apa yang sedang Allah bagi kat kita, sedang kemakmuran sekarang ni, satu benda yang sangat bagus. Walaupun ada sedikit dua duk calak pi calak mai. Saya tengok di internet lah macam-macam duk jadi. Hang kutuk aku, tak, kita tak ada batas dah. Kutuk agama hang, kutuk agama aku yang tu. Yang ni semua saya nak abang tuan-tuan, benda yang sangat tak baik dan tak bagus. Kita jangan masuk campur pi komen, tambah-tambah pula. Itulah hampa semua. Jangan buat begitu. Sama-sama kita pun sama-sama Muslim ke non-Muslim ke, Islam tak pernah ajak kutuk-kutuk orang, kutuk agama orang, semua macam tu tak. Tunjuk akhlak yang baik pada mereka, cakap dengan baik dengan mereka. Sebab ramai kawan-kawan kita, tuan-tuan, yang sangat baik dan sangat bagus. Dan kita sayang pada rakan-rakan kita yang semuanya hari ini. Dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri keselamatan pada negeri dan negara kita. Allah kekalkan keamanan dan keharmonian pada kita hari ini. Jangan ada benda-benda yang boleh menyebabkan jadi rosaknya perpaduan kita dan sebagainya, kerana kesemua itu adalah nilai yang tak terharga. Tuan-tuan pergi Syria sekarang, tak ada apa benda yang boleh buat.
Tetapi Iraq sekarang ni tak ada apa boleh buat dah. Tetapi Libya sekarang ni tak ada apa boleh buat dah. Semua habis kerana keharmonian semua dah hilang dah. Macam mana yang baik pun jadi tak ada apa. Maka nikmat keamanan yang Allah beri pada kita hari ni tuan-tuan, tak payah jauh. Tuan-tuan tengok orang Islam di Rohingya jadi di Rohingya pula, di Kashmir jadi apa? Tuan-tuan tengok apa jadi di Hong Kong. Airport semua jadi berkelai, pakai baju colour hitam lah, colour merah lah, masuk LRT duk fight bawa pedang lah apa semua. Jadi kita nak hidup macam tu menjadi susah tuan-tuan. Nak pergi beli roti gardenia di kedai menjadi susah. Apa yang sedang kita hadapi, kita syukuri. Saya baca satu ayat Quran sebelum kita akhiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita berkaitan dengan satu yang nama dia adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada satu kampung. Okey. Kata Allah Ta'ala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Surah An-Nahl juzuk 14 ayat 112. Kata Allah Ta'ala, aku nak bagi kat hangpa satu contoh. Ada satu kampung aman, tenang, dan aku bagi kat orang kampung tu rezeki siang malam. Macam-macam benda dapat kat depa. Bila depa dapat keamanan, bila dapat rezeki, makanan, seronok, pakai, nak jalan pi mana pun depa seronok, tapi depa buat leceh dengan aku, kata Allah. Fa kafarat bi an'amillah. Depa kufur dengan nikmat aku bagi kat depa. Kufur makna tak semayang, buat dosa, buat maksiat, buat derhaka dengan Allah, biar surah masjid kosong, orang hina Islam semua buat bodoh, buat tak reti macam tu je. Kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Kita takut apa yang Allah Ta'ala sebut, fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Allah pakaikan pada semua orang kampung tu pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Kita tengok dunia hari ni, bila tak ada keamanan jadi perang, dua benda ni ada. Satu lapar, satu lagi ketakutan. Budak-budak kecil, orang main bawa kamera nak tangkap gambar dia takut, dia ingat pistol, dia ingat bom. Padahal wartawan nak tangkap gambar tu. Jadi fobia budak-budak ni dengan bunyi apa pun dia tak mau. Tuan-tuan tengok masa raya Aidiladha baru ni, dia bawa mikrofon. Apa yang hang teringin? Dia kata, aku teringin supaya telinga aku tak dengar bom satu hari. Budak kecil 5 tahun, 6 tahun cakap gitu. Satu lagi budak, dia tanya dia, hang nak apa? Aku teringin nak mainan. Aku lama aku tinggal mainan kat rumah aku, habis aku tak tahu mainan aku kat mana dah. Dia bawa pi belon pi kat Rohingya, ni dekat Syria, bawa belon. Nak bagi belon kat depa. Ambil satu belon, dua belon, budak-budak main serbu, koyak habis, belon tu jatuh. Jatuh belon, depa ambil, depa makan belon tu. Depa ingat coklat. Tak tahu belon tu apa, tak tahu main apa, tak tahu. Orang cuk tu dia tak tahu yang tu, dia kira tak ada benda nak makan. Makan plastik, makan ikut dan tu je. Sebab apa? Sebab tak ada benda. Orang beli, mak cakap tuan-tuan ni, tuala wanita baru beli, nak bagi kat depa, depa ambil rendam, dalam tu ada macam jelly, depa ingat makanan tu. Tak ada benda nak makan dah. Darah ke apa yang tu ambil pasal ya? Sebab kami nak survive, nak hidup ni tak ada benda. Tak mau jadi sampai mereka macam tu. Apa yang ada, satu benda sangat bagus, hargai, tingkatkan semangat Islam dalam jiwa kita. Ala kuliahnya, kasih semua tuan-tuan, Fadil Datuk kita pun sambung kita pada malam ni. Minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasak bahasa, benda-benda yang tak sesuai dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa macam okey, tuan-tuan ambil. Kalau yang tak sesuai dengan surah tuan-tuan, tuan-tuan filter, ambil yang elok je. Yang tak elok, tuan-tuan buka tingkap, lempak kat luar betul je. Mudah. Jadi ambil pada Allah yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.